أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hari ini kita nak nyambung tentang sambungan, iaitu perkara-perkara iaitu semat dalam solat. Perkara-perkara yang makruh yang telah lalu. Jadi saya nak menerangkan balik perbezaan di antara lelaki dan perempuan di dalam solat. Sebab itu sebaiknya lelaki dan perempuan dalam solat ada orang yang melihat. Maknanya untuk bukan teori, praktikalkan. Sembahyang ini kena praktikalkan. Kedudukan kaki kita macam mana, kita berdiri macam mana. Betul. Sebab itu pelajar-pelajar di sekolah, guru-guru yang mengajar tentang solat ini, kena tengok kaki. Buat satu solat berjamaah, kemudian dia tengok kaki. Guru-guru perempuan tengok bahagian perempuan, guru laki-laki tengok bahagian laki-laki. Sebab saya tahu, sebab saya lama jadi guru, 35 tahun jadi guru. Jadi macam itu caranya. Sebagai guru, kita begitu. Sebagai kenaziran, lawatan kita kena kuatkan tentang ibadah solat. Sebab dia penting. Kalau daripada kanak-kanak kita tak beri praktikal teori yang betul, takut dia bila usia nanti terabai. Maklumlah, budak hari ni dia belajar di sekolah saja, balik rumah kadang tak ada praktikal. Yalah, ada kadang-kadang di antaranya di rumah dia tak ambil peduli pun, sebab pemimpin rumah pun kadang-kadang tak ambil peduli, minta maaf lah. Jadi kena kerjasama, guru di rumah, guru di sekolah, dan ibu bapa merupakan guru di rumah. Penting. Baik. Perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, sunat merenggangkan dua sikunya daripada rusuk ketika rukuk dan sujud. Itu lelaki. Sunat. Hukum sunat, ya. Sunat meninggikan perutnya daripada pahanya pada ketika rukuk dan sujud. Meninggikan, mana tinggilah. Perutnya tu tinggi, mana sujud tu. Dan sunat ia membaca dengan kuat, nyaring. Berapa? Beri waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh. Kecuali waktu zuhur dan asar, itu tidak disunatkan. Ya. Sunat membaca tasbih subhanallah ketika berlaku kekeliruan imam. Kekeliruan imam macam mana? Imam tu lupa 2 rakaat ke 3 rakaat. Jadi imam tu tiba-tiba dia duduk padahal sudah 3 rakaat. Maka makmum kena melafazkan dengan tasbih niat pada zikrullah. Subhanallah. Tu. Orang yang di belakang imam lah, itu namanya badal. Bilal tu namanya badal, pengganti imam. Itu yang ada kuasa mutlak. Ya, kalau imam tu lupa, subhanallah dia. Dan qasad dia ialah qasad dengan apa? Niat berzikir. Jangan niat untuk bagi tahu je. Kalau niat bagi tahu je batal sembahyang. Itu bagi lelaki. Manakala bagi perempuan, sunat ia merapatkan dua sikunya kepada rusuknya ketika rukuk. Dia tutup ni. Kerana perempuan ada perbezaan. Ya, lelaki aja tak ada apa. Ya, perempuan kena rapat ketika rukuk. Itu melengkungkan sikit, merendahkan sikit. Mana nak sama tu tak apalah, tapi ketika rukuk itu kena praktikal sebenarnya. Sebab kalau di sekolah-sekolah di praktikal sorang-sorang macam mana ni. Lelaki mudah sikit, perempuan susah. Ya, bagi perempuan mudahlah kalau diajarkan. Yang kedua, sunat ia merendahkan perutnya. Laki tadi tinggikan perut, perempuan merendahkan perut. Laki tadi merenggangkan, perempuan merapatkan. Ada perbezanya. Ya, ketika rukuk dan sujud. Yang ketiga, sunat ia membaca perlahan, tak
tak boleh nyaring suara. Kecuali berlaku jamaah, berjamaah perempuan saja. Ya, perempuan saja. Itulah sebabnya kita ni kadang-kadang ya berlaku solat duha. Solat duha berjamaah di masjid ya. Bagi nyaringkan suara. Itu bagi sebenarnya tak ada. Ya. Saya bila mendengar ya, ada program-program sembahyang duha dengan menyaringkan suara. Tak perlu sebenarnya buka speaker lagi. Jadi orang semua keliling dengar. Kita solat duha berjamaah. Tak perlu. Kita buat dalam masjid itu, kalau ada ikon tutup masjid itu dengan nada suara kita je. Ni. Ataupun kita nak bawa mikrofon ke dalam masjid saja. Jangan sampai luar. Takut didengari orang lelaki yang bukan mahram, ajnabi. Tu sebabnya kena kita. Itu kalau jamaah perempuan lah. Laki-laki tak ada hal. Ni. Dia kata nak ngajak. Betul ngajak. Tapi ada kaedahnya. Ya. Duha ni. Betul. Ya. Ada kaedah je. Ada cara je. Ya. Dikhawatiri didengar oleh lelaki yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Maka itulah. Ni kita kena ikutlah hukum ni ya. Sunat juga tapi kena jaga. Sunat ia membaca perlahan apabila sembahyang dengan lelaki yang bukan mahram. Ni dia. Sunat ia menepuk kedua tapak tangan. Tapak tangan ke tapak tangan ke belakang. Tapak. Belah kiri, belah belakang. Ya, ke atas belakang. Ketika berlaku sesuatu perkara yang imam tu salah ke apa ke, itu kalau jamaah perempuan lah. Berjamaah perempuan. Laki-laki tak payahlah perempuan lah. Nyebuk lah kan. Perempuan tu datang ke masjid surah tu harus bagi. Ya, elok. Janganlah menghalang. Tak boleh. Boleh, tak masalah. Ramai-ramai untuk bulan Ramadan ni nak sembahyang tarawih, ya, berjamaah, bertadarus, tak ada hal. Tapi itu harus, bukan menjadikan kemestian. Kalau lelaki mesti, ini lelaki pula pergi kedai tak mau solat berjamaah. Ini kan pelik gayanya. Kita ni diberi umur oleh Allah untuk mencari apa? Untuk mencari modal mati, bekal mati. Bukan kita nak hidup lama pun. Ni. Sebab itu kita kena sembahyang sebaik-bolehnya. Ilmu ni kena dicari. Nah, itu sebab saya buat semat solat ini, cerdik dalam sembahyang, supaya kita tak jadi orang yang terabai dalam ibadah kita. Baik, yang akan datang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Bukan kentut aja ya, membatalkan sembahyang. Jadi perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Berapa perkara yang boleh membatalkan sembahyang? Perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang itu ada 10. Satu, berkata-kata dengan sengaja, walaupun sedikit. Tapi kalau dia tak sengaja, macam mana ya tak sengaja kita sembahyang? Ya, terkejut. Orang kejutkan kita, ataupun dia bergurau dengan orang lain, kita terkejut. Assalamualaikum. Betul lah. Terkejut ya. Itu tak sengaja ya. Jadi kalau tak sengaja tak apalah, tak batal. Kalau sengaja bergurau ke apa saja yang kita lakukan boleh menyebabkan terbatalnya solat. Perbuatan yang banyak dan berturut-turut, sama ada terlupa atau sengaja. Ini kadang-kadang tengah sembahyang. Ini tengah sembahyang. Allah tengok sana tengok. Tak tahulah ya. Ini kena jaga. Sebab Imam Syafi'i menekankan kepada kita jangan kita bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau kita gigit nyamuk macam mana? Dah nyamuk nampak di sini rasa. Pegang. Garu gatal. Ni boleh jari. Jari tak apa, tak bergerak. Yang salah ini satu dah gini, satu. 2 turun. Tu. Jadi kita kena ingatlah.
Perbuatan-perbuatan yang banyak yang berturut-turut sama ada terlupa ataupun sengaja. Kedatangan hadas kecil. Macam mana bagi perempuan? Dalam sembahyang tiba-tiba terasa, atau kita pun tengah sembahyang terasa ada keluar najis. Ni. Tapi kita tak pasti, kadang-kadang kita tak pasti ya. Tu yang kita dah buat ikhtiar, kita berdehem waktu kita buang air. Waktu kita istinja, kita berdehem. Lepas kita berdehem, lepas tu kita batukkan, kita picit, kita urut, pun kadang-kadang jadi juga. Ni faktor usia, ya, faktor usia. Jadi kedatangan hadas kecil, ya, buang air tak tus, tak puas, ya, ada. Dia kalau sakit dia lain, ya, atau buang air besar tiba-tiba rasa. Inilah kadang-kadang, ya. Yang ketiganya, yang keempatnya, terkena najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, pada badan, pada tempat. Seperti najis taik cecak apa. Ya, kalau kita nampak kita boleh ngelak. Kita nak sujud tempat depan tu ada, tiba-tiba taik cecak, kurang asam betul. Kita pindah sikit. Boleh, masalah. Jangan kenakan pada dia. Kalau perempuan kena ngelak jauh sebab dia pakai telkong. Dia pakai telkong ni, kain sembahyang tu, kalau kenalah kat najis tu. Kalau lelaki tak apa, dia boleh dongkakkan badan, ya tak? Tu lelaki. Terbuka aurat dengan sengaja. Ni. Kadang-kadang orang sembahyang minta maaf lah, kaum lelaki di sembahyang pakailah seluar sukan, baju dia, t-shirt dia pendek, tengok terdampak dia punya apa, celah-celah punggung dia. Aduh. Tu ya, dia kena ingatlah. Kalau kita pakai seluar-seluar yang begitu, kita pakai baju tu labuhlah sikit ya. Kalau kita pakai t-shirt pun, t-shirtnya labuh sikit. Ni t-shirt yang pendek. Bila kita sujud, okey. Bila kita duduk iftiras, tertarik tu, bila tertarik nampak celah-celah pun. Walaupun lelaki, auratnya tu, auratnya mana? Antara pusat dan lutut. Ini kalau pakai, ada orang tanya dia, boleh tak saya pakai sembahyang yang seluarnya di bawah lutut? Boleh, tapi takut dikhawatiri waktu kita sujud atau duduk iftiras dia tertarik, terbuka, nampak lutut. Biarlah pakai seluar panjang sikit, dia tak? Bawah lutut panjang sikit. Kalau kita rasa tak kemas lah, ya. Ini benda-benda ni kena kita jagalah supaya kita menyebabkan batal sembahyang. Kalau batal sembahyang, pamalah amaluka, sia-sia sembahyang kamu. Ya, terbuka aurat. Walaupun tak sengaja, tapi kita nilai sendiri. Ini kalau aku sujud macam mana, aku rukuk macam mana, aku tidal macam mana, aku duduk iftirah macam mana. Kena fikir. Allah bagi orang kita akal fikiran untuk berfikir. Itu dah guna akal fikiran. Berubah niat, seperti niat berhenti daripada sembahyang atau membatalkan sembahyang, maka otomatik akan terbatal sembahyang. Aku ni bila sembahyang nak terkentut dah, aku nak kentut dah saja. Atau terubah niat, ataupun aku nak berhenti lah, aku tak mau, aku nak sembahyang sendiri, otomatik berubah niat. Batal sembahyang kalau berjemaah. Kalau berubah niat tiba-tiba kita dalam sembahyang, buat niat aku ni ni nak cepat lah macam mana, ataupun aku kadang dia aku sembahyang, apalah, ya. Jadi benda berubah niat ni boleh membatalkan sembahyang sebab dia berhenti. Membelakangkan kiblat atau berpaling dada. Ni orang sembahyang, ada orang sembahyang dadanya sebegitu, kiblat sana, dadanya kona. Buka tak? Jangan. Dada ni yang penting. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dada kita menghadap kiblat. Kalau kodan macam mana? Kodan, ya, dada kena menghadap kiblat. Makan atau minum walaupun sedikit. Sebab itulah kalau kita nak sembahyang kena bersuki, siwak.
Takut-takut berkumur, takut-takut kita sembahyang, terkeluarlah daripada cerangi air manisnya, sedap pula tu. Sedap pula tu. Inilah menyebabkan dia terasa sedapnya tu, ditelan dulu. Maka batallah sembahyangnya walau sedikit. Yang seterusnya 8 gelak, ke-9-nya gelak atau ketawa. Orang gurau-gurau kita ketawa. Maka batal sembahyang. Tambah-tambah sampai keluar suara. Ya. Yang 10 las murtad, keluar Islam. Ya. Aku ni dalam sembahyang, tiba-tiba dalam sembahyang, apalah aku sembahyang, orang tak sembahyang pun kaya. Cina tak sembahyang pun kaya. Wa'alauzubillah. Murtad, keluar Islam. Maknanya kita tak bersyukur dengan nikmat Allah bagi kepada kita. Ni nikmat Allah SWT kurniakan kepada kita. InsyaAllah penerangan yang akan datang berkata-kata, iaitu setakat itulah perkongsian kita 10 perkara yang boleh membatalkan sembahyang, dan akan seterusnya kita akan ulas 10 perkara itu. Ya, ini dalam semat solat supaya kita cerdik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Aku ni qouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.